وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم الفاتحة. أعوذ السلام. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayah yang dirahmati Allah, waalaikumsalam. Ibu Zanita, Ibu Nino Rizan, Haji Ramli, Ibu Nuraini, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini hari Rabu bersamaan 21 hari bulan 10. Pengajian pukul 3 petang, iaitu tafsir Hafiyah surah Abasa. Kita sambung ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 insya-Allah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Sadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qutilal insan. Qutila ni ibu ayah asal maknanya dibunuh ya, dibunuh, tapi di sini bukan maksud dibunuh. Di sini qutila dengan maksud lu'ina, dilaknat. Dilaknat, macam doa buruk lah ni. Macam doa buruk kepada seseorang ni. Macam doa buruk kepada seseorang. Kalau kita nak tahu kenapa ada doa buruk begini, kita tengok dulu sababun nuzul. Sebab turun ayat 17 dalam kitab Tafsir Al-Munir ya. Nuzul al-ayati 17. Qutilal insan akhraja Ibn al-Munziri an Ikramata fi qawlihi qutilal insanu ma akfarah qala nazalat fi Utbata ibni Abi Lahab hina qala kafartu bi rabbin najm. Okey. Ibu ayah telah mengeluarkan oleh Ibnu Munzir daripada Ikramah radhiyallahu anhu pada firman Allah Taala qutilal insanu ma akfarah. Apa yang Ikramah radhiyallahu anhu bagi tahu, Ikramah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pada Abu Jahal. Nazalat, boleh baca nazalat, boleh baca nuzilat ya. Turun ataupun diturunkan ayat ini pada Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab, anak Abu Lahab, di mana dia berkata, kafartu bi rabbin najm. Aku kafir, aku tidak beriman dengan Tuhannya bintang. Allah Ta'ala kan Tuhan segala-gala. Bintang pun Allah Ta'ala Tuhannya, matahari pun Allah Ta'ala Tuhannya. Maka dia kata, aku kufur dengan Allah Ta'ala yang mencipta bintang tu. Aku kufur pada dia. Kalau kamu kata Allah Ta'ala tu Tuhan, aku kufur pada dia. Melampau tak ibu ayah cakap macam ni? Ke biasa-biasa saja? Melampau ke tak melampau cakap macam tu? Melampau ibu ayah ya? Melampau cakap macam tu. Terlalu kurang ajarnya, terlalu biadabnya dia pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta sekalian alam. Jadi ibu ayah, perkataan qutilal insanu ma akfarah, qutila dengan mana lu'ina.
Cuba tengok terjemah ibu ayah. Apa terjemah ibu ayah? Qutila, apa terjemahannya? Cuba tuliskan terjemah. Qutila dalam Quran terjemah ibu ayah, apa terjemahnya? Perkataan qutila. Nampak? Ibu Saidah punya dilaknat. Tu qutila tu isim fi'il majhul ya ibu ya. Qutila tu asalnya qatala. Qatala bunuh. Qutila telah dibunuh. Tapi di sini kalau bunuh maksudnya binasa lah. Kita tak ambil terjemah dibunuh. Jadi qutila dengan makna lu'ina. Fi'il majhul. Sekejap ibu ya, ada telefon. Sekejap. Mungkin ni daripada ekor. Sekejap ya. Hello? Hello? Ya, saya cakap. Maaf, saya tengah mengajar ni. Saya tengah mengajar. Sorry sangat. Boleh. Kalau boleh saya pukul 4 kan? Okay. Okay, tak apa. Terima kasih. Okay. Apa tadi ibu ya? Okay. Qutila dengan makna lu'ina. Lu'ina maksudnya dilaknat. Telah dilaknat. Maksudnya di sini dengan memberi makna doa buruk. Doa buruk kepada seseorang. Jadi, qutila telah dilaknat. Asal makna qutila dibunuh. Tapi di sini qutila memberi makna doa buruk, boleh terjemah binasa, boleh terjemah celakalah, binasalah ataupun dilaknat. Itu semua makna lebih kurang lah. Boleh buayah ya. Okey. Qutilal insan telah dilaknat ataupun telah celakalah manusia itu. Manusia itu siapa manusia itu? Kalau khususiat ayat ni, kalau khususnya kepada tadilah namanya Utbah bin Abi Lahab. Tetapi umum maknanya kepada sesiapa sahaja yang ingkar pada Allah Ta'ala ya. Ma akfaruh. Ma akfaruh. Ibu ayah ma akfarahu ni kita sebut dia nama dia sirah ta'ajjub. Ta'ajjub ni maksudnya kita rasa dia punya biadabnya lain macam. Betapa biadabnya ni. Betapa dahsyatnya dia punya jahat ni. Betapa dahsyatnya lidah dia cakap macam tu. Ma akfar. Orang lain pun kufur juga. Tapi kufur dia ni melampau-lampau sangat ni. Jadi kita gunakan ma akfarahu. Betapa kufurnya dia. Cuba tengok terjemah ibu ayah. Apa terjemah ibu ayah? Ma akfarahu. Ada tak betapa ataupun sangat? Kalau ada betapa tu cantik. Betapa tu cantik. Apa terjemah? Ma akfarah. Tengok terjemah ibu. Nampak tak Ibu Nurhayati betapa besar kekufurannya. Alangkah betapa. Ibu ayah. Perkataan alangkah betapa dalam bahasa kita itu menunjukkan melampau-lampau sangat kan. Contoh, saya kata, saya rindu dekat Nabi. Seorang yang kata, betapa rindunya saya dekat Nabi. Alangkah rindunya saya dekat Nabi. Mana yang kuat? Orang tu kata, saya rindu Nabi ke ataupun betapa ataupun alangkah rindunya. Gunakan betapa ataupun alangkah menunjukkan kerinduan yang amat sangat pada Nabi SAW. Dalam ayat ni Allah gunakan ma akfarahu atas wazan ma af'alahu. Ma af'alahu. Contoh ibu ayah. Contoh kita kata cantik, kacak, hasan. Hasan tu baiklah, elok pada suku, elok. Kalau ma ahsanahu, betapa eloknya dia, betapa handsome-nya dia macam tu. Jamil, kacak, jamil. Betapa kacaknya dia. Ma ajmalahu, macam tu kita sebut. Ma tu dengan makna ta'ajjub. Betapa kita kagum dengan kekacakan dia, dengan kecantikan dia. Kita gunakan ma ahsanahu, ma ajmalahu. Di sini Allah Ta'ala nak menggambarkan betapa dahsyatnya kekufuran mereka, maka Allah sebut ma akfarahu. Betapa kufurnya dia. Tu. Kita panggil ma tu memberi makna ta'ajjub. Kita panggil ni sirah ta'ajjub. Siapa pernah dengar dalam belajar ilmu nahwu, ibu-ibu semua, siapa yang first time dengar sirah ta'ajjub? Siapa yang tak pernah dengar sebelum ni? Ataupun siapa yang pernah dengar tapi tak faham? Ataupun siapa yang pernah faham dan ini ulang kaji? Boleh itu. Baru ataupun pernah dengar ataupun ulang kaji. Ibu Jaslina baru. Ibu-ibu lain ada tak yang baru? Kebanyakannya baru. Okey. Baru lagi. Ibu baru. Ada tak ibu yang
ulang kaji ke ataupun pernah dengar tapi tak faham Ibu Bahriah. Okey, tak apa. Ibu Bahriah pernah dengar tapi tak faham. Ibu Nur Hati pun okey, tak apa. Ibu Nur Hati pernah dengar tapi tak faham. Okey. Jadi hari ni ibu-ibu semua nampak tak dalam bahasa Arab ada satu metod, uh, satu kita panggil apa? Cara untuk memberi perkataan tu makna alangkah. Jadi antara caranya wazan dia ma af'alahu, ma af'alahu. Kat sini ma akfarahu. Jadi dua, satu lagi af'il bihi. Tapi itu kita tak jumpa lagi. Dalam surah Al-Kahfi ada tapi kita tak bincanglah. Cuma nak bagi tahu ibu ayah ada kita panggil sirah ta'ajjub. Ini sirah ta'ajjub nama dia. Sirah tu apa? Bentuk kalimah yang memberi makna ta'ajjub. Ta'ajjub ni ta'ajjub. Hairan. Orang lain buat biasa tapi ni luar biasa dia punya ni. Yang ni ma akfarah, betapa kufurnya dia. Jadi ibu nampak tak kenapa ada betapa kat situ dalam Quran terjemah ibu ayah, betapa ataupun alangkah. Kenapa ada terjemah begitu? Kerana di sini adalah namanya ma tu ma ta'ajjub. Jadi ibu-ibu dah tambah lagi satu ilmu, Apa dia ilmunya ibu? Tambah lagi satu apa dia? Kita dah belajar ma nafi. Kita ada belajar ma apa lagi? Apa lagi ma yang ibu tahu? Satu ma nafi. Ada orang telefon lagi sekejap ya. Mungkin di syarikat ni. Hello. Salah. Ini saya. Ya. Ya. Maaf ibu ada call tadi. Manahiyah. Bukan manahiyah ibu saya, tak ada manahiyah, yang ada manafiyah. Manafiyah. Okay, kita dah belajar manafiyah. Contoh zahaba Muhammad ilal masjid. Kalau masuk manafiyah, ma zahaba. Itu manafiyah. Apa lagi ma yang ibu tahu? Ibu tolong mute. Ibu siapa yang tak mute? Ibu saya mute-kan ya. Okay. Okay. Apa lagi yang ibu tahu? Ma apa lagi yang ibu tahu? Ma mausul bagus Ibu Fairuz. Ma mausul. Ma mausul ni memberi makna apa yang. Apa yang tu ma mausul, dia penyata. Lagi Ibu, apa lagi ma yang Ibu tahu? Boleh kongsikan? Ma istifham bagus Ibu. Ma istifham. Istifham memberi makna soalan. Ma ismuka ataupun mas muka, apa nama kamu? Tu ma soalan. Jadi kita dah belajar ma nafi, apa lagi? Ma mausul, ma istifham. Ada lagi ma memberi makna berapa lama. Ma memberi makna dawam, berkekalan, berapa lama ataupun yalah memberi makna berapa lama lah. Yang di sini ma memberi makna ta'ajjub. Jadi ibu, ma banyak mana tak ma dalam Quran? Banyak tak makna ma dalam Quran? Banyak ma ni sebenarnya. Pasal tu kena belajar. Sekejap ibu ya, saya nak save nombor tadi. Jadi panggilan penting saya kena save. Takut saya lupa. Sorry ibu ya. Inilah ibu dapat ustaz yang macam ni, minta maaf lah. Sekejap. Okey lah. Jadi ibu, apa nama ma ni tadi? Yang ma tadi, ma akfarah ni, apa nama ma tu? Ulang-ulang ibu, apa nama ma tu? Cuba sebut. Yang tadi saya ajar tadi, ma akfarahu. Betul, Ibu Bahriah, ma ta'ajjub. Betul tulis ya? Memberi makna ta'ajjub. Okey. Teruskan. Jadi itu terjemahnya. Qutilal insan. Qutila bukan dengan makna telah dibunuh. Tapi qutila di sini dengan makna doa. Doa buruk ke atas. Si fulan tadi tu telah dilaknat si fulan yang tadi
Utbah bin Abi Lahab tadi. Tapi umum boleh makna umum kepada yang lain, sesiapa saja yang kufur pada Allah. Tapi untuk dia akfarah, betapa kufurnya dia manusia tadi. Okey. Itu baru terjemah. Tengok saya baca tafsiran dia. Ai lu'inal insanu al-kafiru au qutila au adiba ma ashadda kufru. Ya. Telah dilaknat manusia itu, manusia yang kafir itu, ataupun diazab dia, betapa kufurnya, betapa dahsyatnya kekufuran dia. Wa hadza du'aun alaihi bi ashna'id da'awat. Du'aun alaihi. Tafsir kata hadza du'aun alaihi. Ini adalah doa ke atas. Kalau doa ke atas maksudnya laknat. Kalau doa kepada, doa untuk, itu doa kebaikan. Tapi kalau doa atas dia, maksudnya doa laknat. Jelas ibu? Okey. Sebelum balik, kalau doa, tafsir beritahu doaun alaihi, bukan doaun lahum. Lahu. Doa alaihi maksudnya doa laknat atas dia. Siapa ibu-ibu baru tahu ni? Kalau doa lahu, doa kebaikan. Doa alaihi, doa keburukan. Siapa baru tahu beza ni? Nampak tak beza? Siapa yang baru first time dengar beza? Oh, rupanya doa pun, ingatkan doa tu semua baik. Rupanya doa kalau sambungan dia doa lahu, baik. Kalau doa alaihi, buruk. Doa buruk. Nampak tak ibu? Indah hanya bahasa Arab. Itu cantiknya bahasa Arab ibu. Kan, bahasa Arab ni bukan kita ingat doa saja, doa. Tak, doa ada makna. Contoh kita kata, kita biasa dengar, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu adalah hujjatun laka, hujjah bagi kamu, maksudnya pembela kamu, atau hujjatun alaika, ataupun pendakwa kamu. Al-Quran boleh jadi pembela, hujjah kepada kamu, maksudnya pembela, ataupun hujjah ke atas kamu, maknanya pendakwa. Tu ibu, kadang-kadang beza huruf jar saja beza makna. Beza huruf jar, beza makna dia. Boleh boya semua insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bi ashna'id da'awat, dengan seburuk-buruk doa. Doa yang sangat-sangat buruk kepada orang yang kufur pada Allah Taala. Wa ta'ajjubun min ifratihi fil kufri. Dan doa ini adalah doa yang memberi makna ta'ajjub, hairan dengan kufurnya yang melampaui batas, melampau-lampau sangat kekufuran dia. Orang lain kufur juga, tapi demi kufur tu dia bersumpah. Dia bersumpah, dia takkan beriman dengan Allah Taala yang pencipta bintang ni. Waalaikumsalam Ibu Maimunah, tak apa. InsyaAllah ya. Wa dalilun ala sukhtin azimin wa dhammin balighin. Yadullu ala qabih halihi. Dan inilah adalah dalil. Ayat Quran ini adalah dalil ke atas kemurkaan yang sangat besar dan dosa yang melampau-lampau, menunjukkan buruknya keadaan orang yang begini. Wa bulughihi haddan min al-'utwi wal kibri la yastahiqqu ma'hu al-hayat, ya. Dan melampaui had, dia telah melampaui batas daripada kekufuran dia, kesombongan dia, yang tak layak, sebenarnya tak layak hidup pun. Dia ni kalau hidup pun tak layaklah hidup kat dunia ni, maka digunakan kalimah qutila, dibunuh. Tapi bukan maksud dibunuh tu, dibunuh tu maksudnya dia ni kalau hidup pun tak gunalah kalau macam ni. Tafsir beritahu lah. Tak layak, tidak berhak, tak layak dia ni hidup kat dunia. Kalau begini keadaan dia, kufur pada Allah Ta'ala, bukan saja kufur, bahkan dia bersumpah tak nak beriman pada Allah. Orang begini baik tak payah hidup lah. Maka digunakan kalimah qutila dengan makna dibunuh. Bukan maknanya dibunuh. Maksudnya kalau dia tak ada kat dunia ni pun tak apa. Jadi qutila dengan makna lu'ina, dilaknat dia. Wa hadza jarin ala uslubil arabi 'inda ta'ajjubi min asy-syai'in. Ini kaedah ini berlaku ketika mana orang Arab berasa ta'ajub dengan sesuatu. Digunakan ma af'alahu macam tadi. Ma akfarahu, ini kaedah orang Arab untuk menunjukkan makna ta'ajub, kehairanan. Okey.
Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia di mana manusia ni diciptakan daripada sesuatu yang hina. Dan Allah Ta'ala mampu untuk mengulangkan ciptaan manusia sebagaimana Allah mulakan dulu pada ketika mula-mula cipta dulu. Apa Allah firman seterusnya Ibu Ayah? Ayat yang ke-18, min ayyi syai'in khalaqahu. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekejap ya. Okey. Jadi Ibu Ayah, ada perkataan ayyi kat sini. Ayyi ini biasanya soalan. Tapi si soalan bukan soalan nakkan jawapan. Ini dipanggil istifham ditahqir. Soalan ini untuk menghina manusia yang tak sedar diri, yang asalnya daripada air yang hina. Jadi apa Allah sebut? Min ayyi syai'in khalaqahu. Ya. Tadi Allah sebut ayat sebelumnya, qutilal insan, telah dilaknat manusia yang kufur pada Allah. Allah sebut lepas tu ma akfar, betapa kufurnya dia. Manusia yang tak sedar diri ni, kamu tahu tak? Min ayyi syai'in khalaqahu. Daripada ayyi syai'in, sesuatu apakah? Daripada apakah? Ayyi syai'in tu sesuatu apakah? Khalaqahu, dia menciptakannya. Khalaqa fi'il madhi. Khalaqa tu fi'il madhi, sulasi mujarrad daripada khalaqa yakhluqu. Khalaqa tu khalaqa yakhluqu, fa'ala yaf'ulu. Okey. Kalau khalaqa saja dia telah cipta. Ada hu tak belakang? Hu belakang tu nya. Khalaqa dia telah menciptakan hu-nya. Jadi pada khalaqa tu dia tu siapa khalaqa? Allah Taala. Khalaqa tu fi'il madhi mesti ada fa'il. Apa fa'ilnya? Dalam tu ada dhamir huwa kembali kepada Allah. Khalaqa dia telah menciptakan hu-nya. Nya siapa? Nya al-insan tadi, manusia. Allah tanya, kalau bahasa kita ni kalau macam lepas khalaqahu tu ada tanda soal lah. Ya. Min ayyi syai'in, daripada apakah khalaqa dia telah menciptakan, Allah Taala telah menciptakan hu-nya manusia. Soalan ini boyah bukan soalan nakkan jawapan. Tapi soalan ni soalan istifham ditahqir untuk menghina manusia yang sombong. Macam contoh orang katalah satu orang yang asalnya susah, miskin, asal keluarga yang mungkin dia anak-anak tak sah taraf, contoh macam itulah kan. Orang pandang dia hina. Lalu dia diambil bekerja, contoh dia diambil bekerja, lalu dia naik pangkat, orang bagi kelebihan macam-macam pada dia. Satu hari dia pun lupa diri. Orang tanya pada dia, "Engkau sedar tak engkau ni dulu siapa? Engkau sedar tak kau siapa dulu?" Jadi soalan ini saya tanya boy ya, soalan ini daripada bos atas dia tanya pada dia begini, bos tu nakkan jawapan ke ataupun bos tu nak dipikir? Cuba ibu jawab. Bos dia yang ambil daripada susah, bos tu train sampai tu, soalan tu suruh berfikir, bukan soalan suruh dia jawab. Kalau dia jawab apa jadi ibu? Kalau dia jawab macam mana? Jadi apa kalau dia jawab? Agak-agak bos tu senyum ke kalau dia jawab? Soalan ni bukan soalan nak suruh jawab. Gaduh jadi. Bukan soalan nak suruh jawab. Soalan ni soalan suruh fikir. Macam ni lah juga sindiran ibu ya. Sindiran ya. Ibu Fairuz. Sindiran ataupun untuk suruh dia fikir, kau tu sedar diri lah. Tolong sedar diri kau tu saya. Begitulah juga dengan kita ni ibu ya. Saya, ibu ya semua, kalau kita nak kufur pada Allah, tolong sedar diri lah kita ni. Tolonglah sedar diri kita ni asalnya apa? Asalnya kita ni min nutfatin. Allah jawab sendiri. Tak perlukan jawapan. Allah jawab sendiri. Kamu jangan jawab. Allah Ta'ala yang jawab sendiri. Allah Ta'ala suruh kita fikir. Min nutfah, daripada setitis air mani. Min nutfatin, daripada setitis air mani. Ya. Nutfah tu maksudnya air mani. Ya.
kemudian jadi alaqah, alaqah tu segumpal darah, kemudian daripada mudghah, mudghah tu seketul daging, itulah sampailah jadi macam sekarang. Asalnya daripada setitis air mani. Ibu ayah, maaf ya saya bagi tafsiran begini. Ibu ayah tengah haus sangat ni. Ibu ayah nak buka puasa, haus. Contoh ibu ayah dekat hospital kan, ada dekat hospital, kena tahan kat hospital contoh. Ibu ayah puasa, haus sangat. Ada pula, maaf ya, contohlah benda ni macam susah lah nak berlaku, tapi contoh. Ada nurse bawa sampel air mani, maaf ya, sampel air mani dia bawa. Dia tulis tu sampel air mani. Contohlah, ya. Ibu nak minum, tiba nurse tu tersadung terlepas sampel tu, termasuklah setitik dekat ibu punya air yang ibu nak minum haus tadi. Agak-agak ibu nampak air mani tu setitik saja termasuk dalam air yang ibu nak minum tu, ada selera tak ibu nak minum lagi? Ada ke selera ibu nak minum tu, minum air tu walaupun ibu haus? Geli. Tak adalah ibu kan? Hilanglah selera je, mana ada selera lagi dah. Jadi ibu ayah, itulah kita tu. Kita itulah dia, kita asalnya. Asalnya kita tu air mani yang hina tu kita lah asalnya. Tidak lain. Kan? Kita asal daripada air yang hina. Tak ada nilai lah kita ni ibu ayah. Tiba-tiba nak sombong pula dengan Allah. Ni Allah kongsikan kat sini supaya kita ambil pengajaran. Saya dan ibu-ibu ayah kita ambil pengajaran, insya-Allah ibu ayah ya, jangan jadi macam ni. Okey. Jadi ibu ayah, khalaqahu min nutfatin, daripada setitis air mani. Khalaqahu yang dia ciptakannya. Khalaqahu sama jugalah. Ada tak yang? Ibu tengok terjemah ibu ada tak? Air mani yang, ada tak yang? Cuba tengok terjemah ibu, ada tak kalimah yang? Setitis air mani yang dia ciptakan, ada tak yang kat situ? Terjemah ibu ayah. Kalau ada yang, cantik. Kalau tak ada yang pun tak apa. Kalau ada yang, cantik. Ada tak yang? Air mani yang Allah cipta. Ada tak kalimah yang ibu? Cuba ibu tengok terjemah ibu. Ibu-ibu seorang pun tak komplain ni. Tak komplain pula, tak komen ni. Tak. Okey, tak ada okey, tak. Ibu Maimunah tak ada. Okey, semua tak ada okey. Tak ada. Jadi ibu ya, kalau ada pun boleh Kalau siapa-siapa yang ada pun boleh. Jadi air mani yang dia cipta pun boleh. Tapi kalau tak ada yang pun tak apa, tak ada masalah ya. Dia cipta air mani, khalaqahu yang dia telah cipta, yang Allah Taala telah cipta. Terjemah ibu semua apa dia? Air mani, khalaqahu. Apa terjemah dia? Tolong ibu kongsikan dengan saya nak tengok terjemah ibu apa. Min nutfatin khalaqahu tu apa terjemah ibu? Tolong ibu kongsikan sekejap. Sebelum diciptakannya ibu, air mani diciptakannya macam tu ya. Air mani diciptakannya, tak ada yang. Saya tak ada terjemah ni. Saya punya Quran terus direct kitab. Tak ada yang. Setitis sperma dia menciptakannya. Okey, tak apa ibu. Kalau tak ada yang pun tak apalah ya. Okey, jadi khalaqahu dia menciptakannya. Okey, faham. Min nutfatin dia macam ada ada koma macam Ibu Fatimah, Ibu Fatimah. Dia macam ada koma. Daripada air mani, koma, dia menciptakannya. Boleh, tak ada masalah kalau terjemah macam tu. Kalau saya ambil i'rab dia akan jadi nutfah tu isim nakirah, selepas tu fi'il lagi jadi jumlah. Isim nakirah selepasnya jumlah dia biasanya jadi sifat. Tapi kalau tak ada terjemah yang pun tak apa ibu ya. Daripada setitis air mani, khalaqahu dia menciptakannya air mani tersebut. Fa maka qaddarahu dia telah menetapkan. Qaddarahu dia telah mentakdirkan. Qaddarahu dia telah mentakdirkan. Apa terjemah qaddarahu ibu ayah? Terjemah ibu ayah apa? Qaddarahu apa dia mentakdirkan ke? Dia menetapkan ke, mentakdirkan ke? Apa terjemah qaddarah? Faqaddarah. Menentukan.
menentukan tu mentakdirkanlah, menentukan tu takdir. Menentukan takdirnya. Ibu Salamah punya menentukan takdirnya. Bagus. Okey. Jadi sekarang ni ibu cuba ibu tengok saya buat ni ya. Ni dah masuk sorof sikit ni. Ibu ayah. Kita sebut takdir kan? Ibu ayah cuba kita tasrif fa'ala ibu ikut saya sebut ibu ikut ya. Fa'ala ikut ibu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Okey, ikut saya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha jadi tasbih. Kabbara yukabbiru. Ibu sebutkan apa masdarnya? Tolong tulis masdarnya. Kabbara yukabbiru apa masdarnya? Tulis dalam Rumi boleh, Arab boleh. Kabbara yukabbiru apa masdarnya ibu? Takbiran, bagus. Seterusnya ibu, halala yuhallilu masdarnya? Halala yuhallilu jadi apa ibu masdarnya? Macam mana tu? Halala yuhallilu tahlilan, tahlil. Okey, lagi satu lagi. Ballagha yuballighu, ballagha yuballighu. Jadi apa ibu? Huruf ghain ni GH ghain Jadi apa? Ataupun tulis dalam Arab pun tak. Ballagha yuballighu, macam ni masdarnya ibu? Tablighan, bagus Majid Nurul ni ya. Tablighan. Jadi kalau qaddara yuqaddiru masdarnya macam mana ibu ya? Qaddara yuqaddiru. Bagaimana masdarnya? Taqdiran. Dengan qaf ya. Kalau kita tulis qaf tu Q lah. Taqdiran. Macam Ibu Fairuz tulis ya. Taqdiran. Terima kasih Ibu Fairuz tulis dalam Arab. Jadi rupanya kita sebut takdir selama ni masdar. Masdar daripada qaddara. Jadi qaddara yuqaddiru taqdiran. Di sini Allah sebut faqaddarah. Faqaddarah maka qaddara dia mentakdirkan, menentukan takdirnya. Menentukan takdir manusia tadi. Yang asalnya daripada setitis air yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging, dibalut daging-daging itu dengan kulit, ditiupkan roh, maka dia pun bernyawa, membesar sampai 9 bulan 10 hari dilahirkan. Ditetapkan semua takdir-takdirnya. Jadi asal manusia daripada air yang hina, saya daripada air yang hina, ibu-ibu semua daripada setitis air yang hina. Jelas ibu ayah ya, insya-Allah. Okey, saya ulang balik. Min ayyi syai'in. Terjemah min ayyi syai'in, daripada apakah? Khalaqahu, dia menciptakannya. Dia Allah Ta'ala menciptakannya manusia. Jadi soalan ini soalan tidak mahukan jawapan. Soalan ini adalah soalan untuk tahqir, untuk Allah Ta'ala menghina. Menghina mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Memperlekehkan mereka. Sedangkan mereka ini adalah Allah jawab sendiri, min nutfah, daripada setitis air mani yang hina. Khalaqahu, Allah Ta'ala menciptakannya. Faqaddarah, maka Allah Ta'ala mentakdirkan kehidupan dia. Allah menentukan takdir manusia tadi. Sedarlah kita ni tak ada apa-apa pun ibu ayah. Kita ni sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tadi baru terjemah untuk dua ayat tadi ya. Kita masuk tafsiran dia. Ay min ayyi syai'in mahinin haqir khalaqallahu hadzal kafira bi rabbih. Okey. Maka soalannya, min ayyi syai'in, daripada benda apakah yang mana benda tu hina, benda tu haqir ni hina jugalah. Benda yang dianggap hina, anggap kotor. Khalaqallahu hadzal kafira, Allah Taala telah menciptakan orang kafir ini, orang yang kafir dengan Tuhannya ni, dia kena sedar dia tu diciptakan daripada air mani yang hina. Fala yanbaghi lahu at-takabbura 'an at-ta'ah.
at-takabburu 'anil ta'ah. Maka tak patut dia takabbur, sombong daripada mentaati Allah. Innahu ta'ala khalaqahu min ma'in mahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dia daripada air yang hina. Wa qaddarahu atwaran wa ahwalan. Allah Ta'ala yang menetapkan segala ahwal, keadaan dia selepas itu. Yang mentakdirkan segala keadaan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sawwahu wa hayya'ahu li masalihi nafsihi. Allah Ta'ala telah menyempurnakan ciptaan manusia ni untuk masalah dirinya sendiri. Allah bagi manusia ni, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi tangan, Allah bagi semua ni untuk kebaikan kita, bukan untuk kita gunakan sesuka hati kita. Allah ciptakan kita ibu ayah dengan semua anggota badan, Allah bagi kita kelengkapan, Allah bagi kita kesempurnaan. Apa tujuan? Supaya kita dapat hidup dengan kita gunakan untuk masalah kehidupan kita sebagai hamba. Wa atamma khalaqahu wa akmalahu bi a'dha'ihi al-malaimah al-mulaimah wa al-mulaimah. Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaan dia dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan anggota badan dia. Apa tujuan dia? Anggota badan dia yang boleh yang boleh menyempurnakan segala hajat dia sepanjang hayat dia. Allah ciptakan kita, Allah bagi anggota badan, kebanyakan manusia, majoritinya Allah bagi kita ciptaan yang sempurna begini. Bukan cacat tu tak sempurna, cacat pun sempurna, tapi adalah kelebihan Allah bagi yang lain pada dia. Kan? Ada kelebihan Allah bagi pada orang-orang yang zahirnya tak sempurna, tapi Allah sempurnakan dengan yang lain. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah jadikan sempurna, kita ada anggota badan cukup. Apa tujuan? Untuk kita gunakan untuk tunaikan hajat-hajat kehidupan kita. Wa zawwadahu bitaqatil aqli wal fikri wal fahmi. Dan Allah bekalkan pula manusia ni, Allah bekalkan manusia dengan kemampuan akal, dengan kemampuan berfikir, kemampuan untuk memahami. Allah bekalkan kita dengan kemampuan-kemampuan ini. Wal quwa wal hawas lil istifadati min ni'amillahi ta'ala. Allah bagi kita kekuatan, Allah Ta'ala bagi kita panca indera untuk kita ambil faedah daripada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala ini, untuk hidup atas muka bumi. Allah jadikan semua ini kita ambil faedah untuk hidup atas muka bumi. Fala yasta'milha fima yaghdabullah fima yughdibullah. Maka fala yasta'malha, janganlah kita ni manusia menggunakan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, nikmat akal, fikiran, nikmat panca indera semua ni, fima pada barang yang yughdibullah, memurkakan Allah, buat Allah Ta'ala marah. Saya nasihat diri saya dulu dan ibu-ibu semua, jangan kita gunakan segala anggota badan kita untuk buat benda yang Allah Ta'ala marah. Wa innama alaihi isti'maluha fi ridwanillah. Hanya saja wajib ke atas alaihi. Nampak tak saya gunakan alaihi? Saya tadi kitab baca alaihi, maksudnya ke atasnya, wajib atasnya. Ala ni terjemah atas, tapi kadang-kadang ala memberi makna wajib pada dia, kena buat. Wa innama alaihi, dan hanya saja alaihi, wajib atas dia, atas hamba, atas manusia, isti'maluha, menggunakan seluruh anggota badan, seluruh nikmat panca indera ini, fi ridwanillah, dalam keridhaan Allah. Jadi apa nak bagi tahu ni ibu ayah ni? Daripada qutilal insan tadi, apa nak bagi tahu? 3 ayat saja hari ni. Apa nak bagi tahu? Qutilal insan, dilaknat manusia. Manusia yang ma'akfarah, betapa kufurnya dia. Ayat ini diturunkan untuk Utbah bin Abi Lahab, anak Abu Lahab, yang bersumpah untuk tidak mahu beriman dengan Allah melampau-lampau. Itu contoh saja, contoh manusia yang sangat kufur pada Allah. Kita ambil iktibar, jangan jadi macam tu. Maka Allah Ta'ala pun pertikaikan, min ayyi syai'in khalaqah. Dia ni tak sedar diri ke daripada apa Allah Ta'ala ciptakan dia? Allah tak minta jawapan, Allah jawab sendiri. Min nutfah, sedarlah diri kamu tu daripada air mani yang hina. Khalaqahu faqaddarah, Allah Ta'ala yang ciptakan kamu.
faqaddarah, maka Allah Taala telah menentukan takdir kamu. Jadi apa benda nak belagaknya? Apa nak sombong? Allah ciptakan daripada setitis air mani, kemudian segumpal darah, kemudian seketul daging, kemudian Allah balut daging itu dengan kulit, Allah tiupkan roh, maka dah ada nyawa, membesar dalam perut ibu 9 bulan 10 hari, keluar, dibesarkan lagi, Allah cukupkan panca indera, Allah setelah beberapa bulan diberi penglihatan, diberi pula setelah beberapa tahun diberikan akal fikiran, sempurna Allah jadikan manusia. Tiba-tiba manusia ni bila Allah dah bagi nikmat-nikmat macam tu, bukan nak gunakan untuk taat pada Allah. Dia langgar perintah Allah, bahkan sanggup kata, aku tak akan beriman dengan Allah. Wal'ayazubillah. Jadi ibu, 3 ayat ni ibu faham tak? 3 ayat ni? Boleh faham tak? 3 ayat saja, tapi boleh faham tak? Faham ibu ya? Jadi 3 ayat saja, kalau ibu-ibu belajar betul-betul, salin, catat, kalau ibu terlepas, ibu dengar balik. InsyaAllah ibu-ibu baru baca 3 surah ni, sahaja pun kita baru belajar juz amma, surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Kalau ibu 3 surah ni kita baru belajar setakat ini, ibu betul-betul bagi tumpuan, salin, catat, insyaAllah ibu baca lepas ni boleh faham semua makna dia dan tafsir secara ringkas, ya, harfiah dia insyaAllah. Okay, ibu setakat ini saja. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Sama-sama ibu, afwan wa iyyak. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.